Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bab yang kedua, tekan 5, iaitu bab tekanan. Pada hari ini kita akan membincangkan standard kandungan yang kedua, iaitu 2.2 tekanan atmosfera. Pada kelas yang lepas, iaitu pada hari Isnin, kita telah membincangkan berkaitan dengan tekanan cecair. Di mana tekanan cecair adalah dipengaruhi oleh pertama, iaitu ketumpatan cecair, yang kedua adalah kedalaman cecair. Itu kita telah bincangkan pada hari Isnin dan kita telah menyelesaikan masalah-masalah pengiraan yang melibatkan kepada tekanan cecair. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan tekanan atmosfera. Okey. Tekanan atmosfera ni apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Kita terus kepada slide yang berikutnya. Tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera adalah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okay, ini adalah kata kuncinya. Tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak di atas permukaan bumi. Okay, seperti mana yang kita sedia maklum dan kita alami sekarang, kita berada di permukaan bumi dan di sekeliling bumi ni ada udara. Okay, udara bertindak ke atas badan kita. Sebenarnya sekarang ni badan kita terkena dengan satu tekanan, iaitu tekanan atmosfera. Tapi kita tidak rasa tekanan tersebut kerana tekanan atmosfera, tekanan di luar adalah sama dengan tekanan yang berada di dalam badan kita. Okay, bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal yang terdiri daripada pelbagai jenis gas. Okay, lapisan udara ini mempunyai berat dan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di dalamnya. Okay, ini berbalik semula kepada rumus tekanan. Tekanan adalah sama dengan daya per unit luas. Tekanan adalah sama dengan daya per unit luas. Okay, dalam kes tekanan tekanan atmosfera, okay, tekanan adalah merujuk kepada berat. Berat adalah daya lah. Berat ni adalah merujuk kepada daya. Okay, berat yang disebabkan oleh udara. Berat yang disebabkan oleh udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Dia ada berat, kemudian ada permukaan, ada satu luas. Maka dia akan menghasilkan satu tekanan yang dikenali sebagai tekanan atmosfera. Okay, oleh itu semua objek yang berada di permukaan bumi mengalami tekanan atmosfera. Okay, semua objek yang berada di permukaan bumi mengalami tekanan atmosfera kerana ada berat daripada lapisan udara yang kena pada permukaan objek di permukaan bumi. Okey. Nilai tekanan atmosfera. Berapakah nilai tekanan atmosfera? Okay, nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. Okay. Alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan atmosfera dikenali sebagai barometer. Barometer merkuri. Okey, ini contoh dia lah. Ini contoh barometer merkuri. Okay, sebuah barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiup kaca kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri. Okey. Pernah nampak tak satu tiup kaca panjangnya adalah 1 meter. Okey. Kenapa 1 meter? Okay, nanti kita akan cuba lihat dalam penyelesaian masalah lah kenapa perlu 1 meter. Okey. Sebuah barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiup kaca kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri. Okey, dalam barometer ni ada merkuri. Sg lah. Merkuri. Okey, ni pada asal je lah. Pada awalnya tiup kaca diisi dengan merkuri sehingga penuh. Okey, yang A ni ada tiup kaca tadi, tiup kaca 1 meter kan. Tiup kaca 1 meter.
Panjangnya 1 meter. Okey, dalam tiup kaca ni diisi dengan merkuri. Dalam ni ada merkuri, penuh lah, kita isi merkuri penuh, kemudian kita tutup dia. Okey. Tutup dengan dia tunjukkan dalam 2.10A. Okey, dah tutup, apa yang kena buat? Kemudian tiup kaca ni diterbalikkan. Tiup kaca yang tegak ni dia isi dengan merkuri, kemudian diterbalikkan dalam satu mangkuk. Dan hujungnya direndam ke dalam mangkuk berisi merkuri seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey, isi kemudian terbalikkan dalam satu mangkuk. Okey, apabila kita terbalikkan merkuri ni, apa yang berlaku kepada merkuri tersebut? Okey. Apabila penutup dia keluarkan, kat bawah tadi ada penutup. Penutup dia keluarkan, maka turus merkuri dalam tiup kaca jatuh. Asal tadi dalam ni penuh kan? Dalam ni penuh. Dalam turus kaca ni penuh asalnya. Tapi bila bahagian bawah telah dibuka, okey, paras merkuri tadi menjadi rendah. Dan ketinggiannya kekal lah. Ni kekal. Ketinggian ni kekal. Okey. So, dekat sinilah kita boleh ukur berapakah tekanan atmosfera. Okey. So, ni vacuum. Sebab apa? Sebab merkuri tadi dah keluar. Merkuri tadi keluar masuk dalam bekas. Masuk dalam bekas. Maka kawasan atas ni akan jadi vacuum lah. Tiada udara. Vacuum. So, kita boleh ukur ketinggian merkuri ni. Okay, ketinggian merkuri ni adalah sama dengan tekanan atmosfera. Okey, dengar ke tak? Ke saya cakap seorang-seorang ni? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Semua memberikan tumpuan okey, saya ingatkan saya cakap seorang-seorang tadi. Okey, so tekanannya adalah sama tekanan atmosfera. Jadi bacaan yang kita ambil kat sini adalah 760 mm merkuri. Okey, so unit yang kita dapat kat sini adalah dalam milimeter merkuri. Okey, milimeter ataupun 76 cm merkuri atau 0.76 meter merkuri. SG ni adalah merujuk kepada merkuri lah. SG merujuk kepada merkuri. Okey, so yang asal tadi dia ubah dalam bentuk gram rajah yang ataupun radas yang lebih cantik lah. Okay, tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan merkuri dalam mangkuk menyokong turus merkuri itu. Okay, ketinggian turus merkuri bergantung kepada magnitud tekanan atmosfera. Okay, ketinggian merkuri tadi yang kita dapat tadi dalam bekas. Ini ketinggian ni, H ni dia bergantung kepada tekanan atmosfera. Okey. Kalau pada ketinggian paras laut kita dapat 760 mm. Yang ni ketinggian aras laut. Okey. Jika kita bawa kepada tempat yang lebih tinggi, naik gunung, atas gunung, atas gunung, H tu akan berkurang. H akan berkurang. Sebab apa H akan berkurang? Sebab tekanan atmosfera berkurang. Okey. Nah, sebab apa? Ketinggian turus bergantung kepada magnitud tekanan atmosfera. Kat sini. Tekanan turus merkuri bergantung kepada magnitud tekanan atmosfera. Maksudnya jika tekanan atmosfera meningkat, paras ketinggian turus akan meningkat. Kalau tekanan atmosfera berkurang, ketinggian turus pun akan berkurang. Okay, nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan ketinggian turus merkuri itu. Okey, nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus. Sebab tu nilai yang diberikan tadi adalah 760 mm. Okey, 760 mm ni adalah ketinggian turus. Okay, kita betul ada SG, merkuri. Kenapa ada SG? Sebab kita merujuk kepada
bahan yang digunakan dalam barometer tu adalah mercury. Okay. Jika nilai ketinggian turus mercury ash adalah sama dengan 760 mm, maka tekanan atmosfera adalah bersamaan dengan 760 mm mercury. Okey, so kat sini ada satu formula. Yang nilai yang kita dapat tadi adalah 760 mm ketinggian turus. Ash-nya adalah ketinggian turus adalah 760 mm. Okey, tekanan atmosfera adalah bersamaan dengan 760 mm mercury. Okey. Sekarang unit milimeter mercury ni kita nak tukar kepada satu unit yang kita panggil sebagai unit Pascal. Okey. Unit Pascal ni adalah unit bagi tekanan atmosfera. So macam mana kita nak tukar milimeter mercury kepada Pascal? Okey, dalam tekanan cecair kita dah belajar tekanan adalah sama dengan H rho G. Yang ni kita jumpa semasa standard kandungan 2.1. Okey, jadi tekanan atmosfera adalah 760 mm mercury, iaitu H-nya adalah 760 mm bersamaan dengan 0.76 meter. Okey, apabila kita nak gunakan rumus P sama dengan H rho G ni, okey, H ni mesti dalam unit meter. Mesti dalam unit meter. Okey. So berdasarkan yang asal tadi unitnya adalah milimeter. Okey, kena tukar kepada meter. So milimeter nak tukar kepada meter, kita kena bahagi dengan 100. Okey, sebab tu kat sini dia tukar daripada unit milimeter tukar kepada unit meter. Sebab nak masukkan dalam rumus tekanan adalah sama dengan H rho G ni. Okey. So macam biasa H kita dah dapat. So tekanan adalah sama dengan H adalah 0.76 meter darab dengan ketumpatan bagi mercury 1.36 darab 10 kuasa 4. Lepas tu darabkan dengan 9.881. Okey, jadi jawapannya adalah sama dengan 101.396 Pascal. Okey, atau boleh juga kita tukar kepada standard form 1.1396 darab 10 kuasa 5 Pascal. Atau nak tulis dalam bentuk yang lain 101.396 kilo Pascal. Semua samalah, setara. Semua ni adalah setara. Okey. So dalam kes ni kita menggunakan, apa yang kita gunakan? Kita gunakan adalah mercury. Boleh tak kita gunakan cecair-cecair yang lain? Okey, jawapannya boleh. Nak guna minyak boleh, nak guna air biasa pun boleh. Cuma apabila kita menggunakan cecair yang mempunyai ketumpatan yang rendah, nanti dia akan menyebabkan ketinggian turus tu bertambah. Okey. Sebab apa? Tekanan adalah sama dengan H rho G. Jadi apabila kita menggunakan satu bahan yang ketumpatannya rendah, maka nilai H ni akan bertambah. Sebab tekanan atmosfera sama. Tekanan atmosfera sama. Begitu juga dengan nilai G. Nilai G pun constant. Malar. Maka hubungannya adalah hubungan antara ketumpatan dan juga ketinggian turus. Jadi kalau kita nak gantikan mercury dengan air, maka kita kena gunakan satu tiub yang sekurang-kurangnya panjangnya adalah 10 meter. Tu beza dia lah. Kalau kita gunakan mercury hanya panjang 1 meter, tiub yang 1 meter. Sebab apa? Ketumpatan mercury
ketumpatan merkuri, Hg ketumpatan merkuri adalah 13,600 kg M kuasa 3. Tapi ketumpatan air, rho air adalah sama dengan 1000 je. Kan, kg M kuasa -3. Tu nampak perbezaan dia yang sangat jauh. Sebab tu kalau kita nak gunakan air, ketinggian ataupun panjang tiup untuk air itu adalah lebih panjang, iaitu 10 meter. Okey, nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut tekanan cuaca. Selain itu, udara yang semakin nipis pada altitude yang tinggi, tak nampak pula kan, jadi saya padam. Okay. Okay. Selain itu, udara yang semakin nipis pada altitude tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey, sebab tu tadi saya cakap kalau kita nak berada di tempat yang tinggi, kalau mungkin ada yang pernah nak pergi ke tempat-tempat yang tinggi, okey, kawasan di tempat yang tinggi, tekanan atmosferanya adalah rendah. Kenapa tekanan atmosfera rendah di kawasan yang tinggi? Kerana lapisan udara di kawasan yang lebih tinggi dia adalah rendah. Okey, sebab tu kalau naik ke kawasan-kawasan bukit, kita akan rasa sukar sikit untuk bernafas, kerana tekanan di luar badan kita rendah dan tekanan dalam badan lebih tinggi. Jadi udara tu susah nak masuk ke dalam paru-paru kita. Susah nak masuk dalam badan, jadi kita susah untuk bernafas lah. So dalam keadaan yang biasa ni, kita mudah untuk bernafas kerana tekanan atmosfera di luar lebih tinggi berbanding ke dalam kan. So tu proses pernafasan. So masa kita tarik nafas, kita punya abdomen, badan kita, diafragma kita mengembang, diafragma mengembang, jadi tekanan dalam badan rendah. Okey, tekanan atmosfera tinggi, itu udara boleh masuk ke dalam badan kita. Okey, sebelum kita teruskan kat sini, pergi kat belakang ni. Okey, dekat sini ketinggian turus ni, ketinggian turus pada barometer ni dia kekal walaupun awak letak secara sengit. Okey, mungkin awak letak secara sengit, tiup kaca nak letak sengit. Okey, ketinggian ni, H ni kita ukur secara menegak, perpendicular. Secara menegak. Ukuran H ni adalah secara menegak. Okey. Sengit dia tetap juga ketinggiannya adalah 760 milimeter. Walaupun kedudukan tiup kaca ni sengit, bacaannya tetap juga 760. Okey, ni tegak senang lah. Kadang-kadang soalan boleh dia serongkan, serongkan tiup kaca ni. Walaupun dia serongkan tiup kaca, ketinggian turus tetap 760 jika dia berada pada tempat yang sama. 760 mm ni saya ulang sekali lagi adalah ketinggian turus pada aras laut. Okay. Ada soalan nak tanya sebelum saya teruskan? Cikgu. Ya. Ketinggian merkuri tu cikgu. Dia nak kira dari mana tu? Dari permukaan merkuri. Daripada permukaan merkuri sampai lagi ke atas tu. Sampai ke vacuum lah cikgu. Sampai ke kawasan vacuum tu.
Okey, kasih yang cikgu. semua. Okey, alat yang seterusnya adalah barometer 14. Cikgu Okey, alat yang ya. tiup kaca tu kita letak tu dia cecah lantai ke cikgu? Ke Kan macam? bagilah tergantung sikit. Oh, okey. Nah, Okey cikgu. ya. Okey, alat yang seterusnya adalah barometer 14 barometer 14. Okey, macam barometer 14 ni dia berfungsi macam mana? Kita tengok barometer 14 seperti ditunjukkan dalam rajah 2.12 ialah barometer mercury yang boleh mengukur tekanan atmosfera pada kejituan yang tinggi. Okey, lebih jitulah berbanding dengan barometer mercury tadi. Barometer mercury yang pertama tadi tu kita boleh juga panggil sebagai barometer ringkas. Sebab tak ada alat kan, alat pengukur tak ada, kita kena letak sendiri pembaris. Okey, berbanding dengan barometer mercury dia dah ada skala dia dah. Dah siap dengan skala vernier, skala milimeter. Okey, so jadi dia akan memberikan bacaan dengan kejituan yang lebih tinggi. Okey, barometer 14 ni mempunyai ketinggian hampir 1 meter. Sama juga macam tiup kaca tadilah. Okey, dia mesti pada sebab dalam ni ada mercury. Dalam ni ada mercury. So mercury ketinggian tadi hampir 1 meter. Jadi panjang barometer 14 pun menghampiri 1 meter. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca lah. Okey. Alat yang kedua adalah barometer aneroid. Barometer aneroid. Okey, barometer aneroid ni kalau kita tengok dalam rajah ni dia agak lebih kecil lagi lah, lebih kecil. Okey, barometer aneroid berfungsi secara mekanikal. Okey, di mana ada kotak logam separa vacuum. Kat dalam ni, bawah ni ada satu kotak logam separa vacuum. Yang berubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan. Okey, kotak separa logam ni dia akan berubah bentuk dia berdasarkan kepada tekanan. Kalau tekanan kurang, saiznya akan bertambah. Kalau tekanan tinggi, saiznya akan berkurang. Okey. Pengurangan dan pertambahan saiz kotak logam tu nanti dia akan menunjukkan bacaan pada meter ni lah. Kat meter ni kita tunjukkan bacaan. Okay, perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan dengan satu sistem mekanikal yang menggerakkan penunjuk barometer. Okay, barometer aneroid sesuai digunakan di dalam rumah, kapal dan juga pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Okey, tu dua alat dua alat lain. Kat sini perbezaan antara barometer 14 dan juga barometer aneroid. Aneroid, bukan aneroid, aneroid. Okey, nilai tekanan atmosfera untuk barometer 14 untuk barometer 14 tekanan atmosfera dia ditentukan oleh ketinggian turus mercury. Sama konsep macam barometer mercury. Ada bergantung kepada ketinggian turus. Okay. Barometer 14 dia besar dan suka untuk dibawa ke mana-mana. Sebab tu dia sesuai letak di makmal sahajalah. Barometer 14 ni sesuai untuk dalam makmal sahaja. Tak boleh kita nak bawa naik gunung susah lah. So apa susah nak bawa naik gunung? Sebab panjangnya hampir 1 meter. Okey, yang ketiga mengambil masa yang lebih lama untuk memberi bacaan tekanan atmosfera. Dia lambat. Okey, kejituannya tinggi. Kejituannya tinggi barometer 14. Okey, barometer aneroid pula macam mana dia mengukur tekanan? Berdasarkan kepada perubahan isi padu kotak separah logam. Okey, ni dia punya kaedah dia menentukan tekanan atmosfera. Saiz dia kecil, mudah untuk dibawa lah, mudah alih. Masuk dalam poket pun boleh. Barometer aneroid ini. Okay, memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung. Mudahlah. Jadi letak je di mana-mana, dia terus boleh menghasilkan ataupun menunjukkan tekanan atmosfera. Tapi kelemahannya kejituannya
rendah. Okey, sehingga 1 milimeter mercury. So dia ada range lah. Nak paling jitu kita gunakan barometer 14. Okey, nak mudah dapat bacaan yang cepat, kita gunakan barometer aneroid. Tapi dia kurang jitu. Kurang jitu ni maksudnya apa? Maksudnya nilai yang diberikan tu jauh dengan nilai sebenar lah. Itu maksud jitu. Okey, so dah masuk kepada menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Okey, unit SI bagi tekanan ialah Pascal. Unit SI bagi tekanan ialah Pascal atau kita hanya tulis PA. PA. Ini unit SI bagi tekanan. Itu Pascal. Okay, namun begitu, unit tekanan yang lain masih boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Okey, macam tadilah kita dah jumpa sebelum kenal dengan unit Pascal ni, kita jumpa tadi adalah milimeter mercury. Okey, itu pun salah satu unit bagi tekanan. Okey, mungkin awak pernah pergi dekat stesen minyak nak isi minyak. Okey, kat situ dia tak ada pula tulis PA Pascal. Mungkin ada pam minyak dia tulis bar. Ada stesen minyak yang tulis PSI. Okey, so berbeza. Tu tetap juga adalah unit bagi tekanan. Cuma apabila unit-unit yang berbeza tu, maka nilai pun berbeza lah. Dia ada cakap apa, conversion dia. Pertukaran unit supaya dia bagi nilai sama, standard. Okey, ni contoh-contoh unit-unit tekanan. Ada 4 kat sini. Okey, yang pertama adalah Pascal. Okey, yang pertama Pascal, unit SI bagi tekanan digunakan dalam bidang sains. Okey, nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum digantikan ke dalam rumus fizik. Yang ni tadi milimeter mercury kita tukar kepada unit Pascal. Okay, tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu ialah kira-kira 60,000 Pascal. Yang ni tekanan di gunung. Okay, mungkin kalau awak belajar lebih lanjut berkaitan dengan benda penerbangan dan sebagainya, jarang guna Pascal. Kita gunakan HPA ni, yang bawah ni, millibar ni, untuk meteorologi. Okay. Okay, unit yang kedua adalah milimeter mercury. Yang ni kita dah jumpa tadi. Okay, milimeter mercury ni adalah unit manometrik yang bagi tekanan dan digunakan dalam bidang perubatan. Okay, ni kalau awak cuba cek tekanan darah kan. Cek tekanan darah ke apa, dia tunjukkan dalam unit milimeter Hg. Sama juga dia cek tekanan kan, cek darah. Boleh dapat milimeter Hg. Itu digunakan unit tekanan tapi digunakan dalam bidang perubatan. Guna juga dalam bidang meteorologi dan juga penerbangan. Okey, yang ketiga adalah meter HO, H2O. Meter H2O ni apa? Meter air. H2O kan air. Belajar dalam kimia kan, H2O adalah merujuk kepada air. Meter air. So maksudnya kat sini kita menggantikan yang asal tadi mercury kepada air. Okay. Mililiter air adalah satu unit metrik digunakan dalam tekanan air dalam laut. Tekanan air dalam laut, takungan air dan juga empangan. Sebagai contoh, tekanan air dalam empangan bakun ialah 150 meter air. 150 meter air. So kat sini nanti dalam pengiraan kita tahu berapa kedalaman empangan tersebut lah. Kita boleh tentukan. Okey, millibar ialah metrik yang kecil. Digunakan dalam bidang meteorologi. Ini kaji cuaca lah. Kaji cuaca, dia nak mengukur tekanan, dia menggunakan millibar. Ataupun dia menggunakan unit hektopascal. Hektopascal. Tekanan atmosfera adalah 1013 millibar. So bermaksud kat sini, kalau kita nak gunakan hektopascal, 1013 hektopascal.
hektopascal. Okay, so awak dah jumpa beberapa unit yang melibatkan kepada tekanan. Lepas tu kalau tengok berkaitan dengan kaji cuaca dan sebagainya, HPA tu maksudnya hektopascal. Itu bersamaan dengan milibar lah. Ada merujuk juga kepada unit tekanan atmosfera. Okey, penyelesaian masalah. Okey, contoh yang pertama. Okey, bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160 per 160 lepas tu 100 kan. Ini tekanan darah lah. Berapakah tekanan 100 mm mercury dalam unit Pascal? Okey, maksudnya sekarang kita nak tukarkan 160 mm mercury. Okey, kita nak tukar kepada unit Pascal. Okey, apabila kita nak tukar kepada unit Pascal, perkara pertama yang kita kena tengok adalah unit. Unit meter ni mesti tukar kepada meter sahaja. Okey, so 160 mm tukar kepada meter, kita akan dapat 0.16 meter. Okey. Jadi kita nak tukar kepada Pascal, kita gunakan unit rumus tekanan P sama dengan H rho G. So kita gantikan, kanan ada sama dengan H-nya adalah 0.16, darabkan dengan ketumpatan mercury 1.36 darab 10 kuasa 4, darabkan dengan G 9.81. So sama dengan tekan kereta cepat. Berapa jawapan? 0.16 darab 2.36 eksponen 21,346. 0.66. 0.81. Apa? 21 346. 6.5 6. Pascal. Okey. So satu-satu ni senang sahaja. Cuma kena berhati-hati dengan unit milimeter tukar kepada meter. Itu kena pasti. Sebab kita nak masukkan dalam hash ni. Okey, contoh yang kedua. Tekanan. Okay, nampak. Tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3 tekanan maksimum So tekanan maksimum 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter HO? Meter H2O, meter air. Berapa dalam unit meter meter air. Sama juga kita gunakan tekanan adalah sama dengan H rho G. Okey. Ketumpatan air 1000. Okey, G ni adalah 9.81. Nanti kita akan dapat hash. Okey, nanti kita akan dapat hash. So P kat sini adalah tekanan maksimum lah. Sebab sekarang kita nak tukar daripada Pascal kepada meter air kita nak tukar. Okay, so gantikan sahaja 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal sama dengan hash. Rho-nya adalah 1 darab 10 kuasa 3. G-nya adalah 9.881. Jadi hash adalah sama dengan 3.6 darab 10 kuasa 5 bahagi dengan 1 darab 10 kuasa 3 darab dengan 9.81. So kita akan dapat nilai hash. Nilai hash. 3.6 eksponen 5 bagi dengan 1 eksponen 3
darab 9.81. So samaan dengan 36.70 69. meter. Okey, 36.7 meter. So kalau kat sini kalau kita tukar kepada tekanan dalam unit H2O, tekanannya adalah sama dengan 36.7 meter air ya, H2O. Contoh je. Okey, kalau laju nanti tengok semula video yang akan dikongsikan. Okey, kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, ni kita tengok kesan dia. Okey, ni kena tahulah. Pada altitude yang semakin tinggi, udara yang semakin nipis. Okey, altitude tinggi, udara semakin nipis. So apabila udara semakin nipis, maka tekanan atmosfera akan menjadi rendah. Okey, oleh itu akan menyebabkan peratus oksigen dalam udara pun semakin berkurang. Apa kesan dia kepada manusia pada altitude tinggi? Kadar pernafasan meningkat. Kadar pernafasan meningkat. Kita macam tu kan. Penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang. Kenapa berkurang pula penyerapan oksigen? Sebab peratus oksigen dalam udara dah rendah. Okay, kadar metabolisme meningkat, hilang selera makan, dehidrasi dan juga fikiran menjadi tidak jelas. Itu kesan apabila berada pada altitude yang tinggi. Okey, ya. Kalau yang macam telinga berdengung tu cikgu, tu kesan salah satu lah kesan. Salah satu. Tapi tu sekejap je kan. Okey. Kepada pendaki gunung pula kepada pendaki gunung. Pendaki gunung kan dia akan daki gunung pergi kepada altitude yang tinggi. Okey, apa yang perlu dia buat kepada pendaki gunung? Membuat persediaan dan latihan fizikal sebelum mendaki. Nak mendaki gunung kena buat juga latihan. Jangan terus-terus daki terus, tak boleh. Yang kedua, menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitude, tekanan darah dan juga suhu badan. Okey, selain itu pendaki mendaki dengan perlahan supaya badan boleh menyesuaikan dengan perubahan tekanan. Okey, dan yang keempat, minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Okey, kalau naik kapal terbang pula macam mana? Okey, saya rasa kalau yang naik kapal terbang dia tak terasa pun perubahan kan? Tak terasa perubahan. Jadi kalau naik kapal terbang, apa yang perlu dia buat? Meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan aras laut. Sebab tu kita naik kapal terbang, kita tak terasa pun perubahan yang dialami. Dan kalau awak tengok, kalau ada cerita-cerita cerita-cerita yang kapal terbang pecah kan, ataupun cermin kapal terbang tu pecah. Okey, macam apa yang berlaku? Barang-barang yang berada di dalam kapal terbang tu akan keluar kan, kalau tengok cerita tu tak? Yang berada dalam kapal terbang tu dia keluar. Sebab apa? Sebab tekanan dalam kapal terbang tinggi berbanding dengan tekanan yang berada di luar kapal terbang tu. Sebab tu dia keluar. Kerana tekanan dalam kapal terbang tu tinggi. Itu berdasarkan pada cerita tu lah. Kita nak kaitkan dengan situasi dalam kapal terbang. Jadi tekanan dalam kapal terbang tu hampir sama dengan aras laut. Okay, mengitar semula udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi dan mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Okey, tekanan pada aras kedalaman lampau pula. Ni kalau masuk dalam laut, tadi kita bergerak ke kawasan yang lebih tinggi. Sekarang kita bergerak ke kawasan yang dalam. Apa yang berlaku di kawasan kedalaman lampau? Okey, seperti mana yang kita belajar dalam tekanan cecair, semakin bertambah kedalaman, maka tekanan cecair juga akan bertambah. Itu berdasarkan kepada kefahaman kita dalam
Dalam apa? Dalam tajuk tekanan cecair. Okey. Pada aras kedalaman semakin lampau, maksudnya sangat dalam, di bawah permukaan laut, tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Maka penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Kita menyelam sedalam 10 meter, maksudnya tekanan air akan bertambah sebanyak 1 atmosfera. Okey. Contohnya macam ni lah, kita berada dekat aras laut ataupun dekat darat, kita dah dapat tekanan 1 atmosfera. Kemudian kita menyelam pula masuk dalam air sedalam 10 meter je. Maka tekanan yang kita akan rasai pada kedalaman 10 meter tu sekarang adalah bersamaan dengan 2 atmosfera. Kenapa 2 atmosfera? Okey, 1 atmosfera disebabkan oleh tekanan di permukaan air dan satu lagi atmosfera disebabkan oleh kedalaman kita di dalam air. Tekanan yang dialami ialah tekanan air dan juga tekanan atmosfera. So apabila berada dalam air sebenarnya kita mengalami dua tekanan. Pertama tekanan air dan yang kedua adalah tekanan atmosfera. Okay, kesan ke atas manusia dalam keadaan aras lampau. Apa kesan dia? Tisu badan akan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Gas nitrogen larut dalam darah. Jadi fikiran menjadi tidak jelas serta pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Secara tiba-tiba lah dia akan menyebabkan wujudnya gelembung nitrogen dalam tisu. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh penyelam? Kena buat latihan fizikal untuk menyesuaikan badan dengan persekitaran tekanan tinggi. Okey, memakai suit penyelam. Ke scuba tu, diver tu dia ada suit yang khusus untuk melambatkan kehilangan haba daripada badan. Okey, dan yang ketiga, naik semula dengan perlahan-lahan ke permukaan air supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk di dalam tisu dan saluran darah. Okey. Kapal selam. Okey, dalam kapal selam dia terbuat daripada keluli atau titanium dengan keratan rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang tinggi. Tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Sama juga macam kapal terbang tadilah. Dia kena dalam kabin tu mesti kena pastikan tekanannya sama dengan aras laut. Okey, tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis. Jadi dia disediakan untuk bekalan oksigen adalah mencukupi. Okey, gunakan proses elektrolisis. Okay, seorang penyelam yang menyelam hingga kedalaman 30 meter boleh mencari tiram mutiara. Untuk mencari tiram mutiara akan mengalami tekanan setinggi 4 kali ganda tekanan atmosfera biasa. Sebab apa? Dekat permukaan, ni dekat darat dia hanya 1 atm. 1 atm je dia punya tekanan atmosfera. Tapi bila masuk pada kedalaman 3 meter dalam air, 30 meter, so dia akan dapat 3 meter, 3 atm tekanan dia. So total dia berada kat sini 3 campur dengan 1. So bila sampai bawah ni dia adalah dapat 4 atm. Tekanan yang dialami oleh penyelam tersebut. Sebab tu dia cakap mengalami 4 kali ganda tekanan atmosfera biasa. Kapal selam yang bergerak ke aras kedalaman 240 mengalami tekanan yang sangat tinggi iaitu 25 kali tekanan di permukaan air. Sama juga kaedahnya lah. Sebab tekanan setiap 10 meter dalam air, setiap 10 meter kedalaman air bersamaan dengan 1 atm. Okay, penyelam profesional boleh berkhidmat dengan tentera laut, bekerja sebagai penyelam komersial atau menjadi jurulatih rekreasi di laut. Selain pengetahuan teori dan kemahiran, penyelam profesional perlu menjalani latihan intensif untuk menyesuaikan diri dengan
persekitaran tekanan melampau. Okey, latihan formatif. Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan atmosfera? Okey. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat udara di sekeliling. Apa maksud tekanan atmosfera tadi? Tekanan yang disebabkan oleh berat udara di permukaan bumi. Berat lapisan udara. Okey, tekanan adalah tekanan yang disebabkan Oleh berat lapisan udara. oleh berat lapisan Udara. udara di Permukaan bumi. udara Permukaan bumi. di permukaan bumi. Okey, dah siap satu latihan. Okey, soalan nombor 2. Ketinggian turus merkuri dalam sebuah barometer pada suatu hari yang mendung ialah 706. Tadi kita belajar 760 kan? Tapi kat sini pada suatu hari yang mendung. Bacaannya dah jadi 756 mm merkuri. Maksudnya apabila suhu berkurang ataupun cuaca menjadi mendung, tekanannya menjadi rendah. Okey, tekanan atmosfera pada waktu itu dalam unit Pascal. So nak tukar 756 mm merkuri, nak tukar kepada unit Pascal. So tukar dulu milimeter ni kepada meter, dapat 0.756 meter. So masuk dalam rumus, nak guna rumus apa nak tukar kepada unit Pascal? Tekanan sama dengan H rho G. Ini rumus yang kita nak guna. Ya, betul. So tekanan adalah sama dengan berapa kedalaman H dia? H ni adalah 0.756. Okey, berapa dia punya ketumpatan merkuri? 13,600. Berapa G yang kita gunakan? 9.881. So tekan kalkulator. 100,862. 0.756 darab 3,600 darab 9.81. Berapa? 100,000. 1,862. 1,862.5 Pascal. Okey. Dan soalan yang terakhir untuk hari ini. Berapakah tekanan sebenar pada kedalaman 125 meter di dalam sebuah empangan? Nyatakan jawapan anda dalam unit meter meter apa ni? Meter air. Meter air dan juga unit Pascal. Okey, yang pertama kita dalam meter air kita nak cari dalam meter air. Okey. So dalam meter air tekanannya adalah sama dengan berapa kedalamannya? 125 meter. Campurkan dengan tekanan dekat atmosfera 10.3 meter. Okey, so tekanannya adalah bersamaan dengan 135.3 meter air. Macam tu ya, kita tambah je. Tambahkan terus. Untuk dalam unit meter air. Okey, kemudian dia suruh cari juga dalam unit unit Pascal. Unit Pascal pula. Okey. Unit Pascal dah untunglah kat sini sebab dalam unit meter kan. So tak perlu tukar dah. Sebab dah dapat dalam unit meter tadi. Masukkan sahaja dalam formula H rho G. Okey, so berapa kedalaman tadi? 135.3 meter. Berapa ketepatan air? Dah bagi dalam soalan kan ketepatan air? 1,000. Okey, berapa nilai G dia? 9.81. Okey, so dah masuk, tekan sahaja kalkulator. 135.3 darab 1,000 darab 9.81.
So dapat 1 juta 727,293 unitnya adalah Pascal. Ataupun boleh tulis yang lain 1.32729 darab 10 kuasa 6 Pascal pun boleh. Ya. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak ditanya sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini? Cikgu, Ya. kalau yang jawapan tu kalau buat 1.33 darab 10 kuasa 6 boleh tak cikgu? Boleh. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Soalan lain? Rizal, ada soalan? Ya, saya. Cikgu, Ya. yang soalan nombor 1 tu Okey. memang tekanan dia sama dengan tinggi ya? Tekanannya sama dengan tinggi. Ya. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu. Ya, sebab soalan nombor 1 tu sebab dia dalam minta air kan. Kalau minta air, main tambah je macam tu. Okay, kalau dia minta dalam atmosfera, barulah kita tukar. Dia minta dalam ATM kan, barulah kita tukar. Sebab 10 meter bersamaan dengan 1 ATM. Okay, kalau 125 meter tu bersamaan dengan berapa ATM? Kita ubah lah. Okay. Dengan nisbah 10 meter bersamaan dengan 1 ATM. Okay, apa tadi? Siapa tadi? Miza kan tanya tadi? Saya. Anji. Jahat apa? Kalau kan dia minta tekanan sebenar ke cikgu? Okay. Tak payah buat HPG tambah tekanan atmosfera. Oh, sebab kita dah tukar dah. Kita dah tukar siap-siap dah tadi. Ni kat sini. Ini kita dah tukar dah. Kita dah tambah, ni tekanan atmosfera ni. 10.3 ni adalah tekanan atmosfera. Okay. So kat sini maksudnya kita 135.3 ni dah termasuk dengan tekanan atmosfera dah. Yang 125 tu 125 ni yang dalam air je. Okay, 125 ni dalam air je. Oh, maksudnya okey. Terima kasih cikgu. Okay. So tekanan sebenar ni maksudnya tekanan dalam air campurkan dengan tekanan atmosfera. Okay, kalau tak ada kita boleh tamatkan kelas kita pada hari ini. So terima kasih semua kepada murid yang dapat meluangkan masa pada hari ini. Jumpa lagi insya-Allah pada hari Isnin. Isnin cikgu.